wabarakatuh. Baik, teruskan pengajian kita pada malam ini. Kita sama-sama baca Al-Quran. Inilah hadis Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dikram wa khawridum syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qadiruhu wa syafi'uhu. Allahumma shalli wa sallim ala azal nabiyil karim wa ala malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh وَإِذَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Shadaqallahul azim. Maksudnya adalah bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang dijanjikan luasnya di antara langit dengan bumi, yang disediakan pada orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang infakkan harta mereka, sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan serta memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang berbuat keadilan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala dan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama. Alhamdulillah, menikmati sudakan kelima, kelima, ke-9, seluruhnya pengurusi masjid dan pasal masjid, tuan haji, tuan hajah, sidang jemaah Persia, sidang jemaah muslimin muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah bunda serahmat daripada Allah. Tuan lagi telah bersama malam ini. Kita masuk bab baru kan? Asia solat. Nama surah? Asia solat bab yang keempat. Bab yang keempat yang di kitab Islam. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Rahasia-rahasia salat dan keutamaannya. Asrar salat. Asrar ini rahasia-rahasia. Wa muhimmatiha, dan kepentingan atau keutamaan salat. Salat adalah tiang agama. Salat imanuddin kan? Salat adalah tiang agama. Dalilnya salat imanuddin, hadis ayat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Dan siapa mendirikan sembahyang, sesungguhnya dia mendirikan agama. Dan siapa meninggalkan sembahyang, sesungguhnya dia meruntuhkan agama lah.
Ini maksudnya ibaratnya lah. Ibaratnya dia meruntuhkan agama dia. Jadi solat dan agama kata solat yang merupakan pegangan yang meyakinkan dan penghulu segala amal ibadah. Mengenai usul atau pokok serta huruf cabang sudah banyak dibincangkan secara mendalam dalam kitab-kitab fiqh. Kenaan dengan solat ni memang banyak dibincangkan. Macam-macam kitab fiqh. Antaranya Matla' Badrain, Matla' Badrain, kitab Mudatul Musalli, kemudian kitab Huruf Masail, banyaklah kitab bahasa Arab pun banyak, kitab Bajuri ada, kitab Matan Wayah ada, Wayah wa Takrib, kitab mazhab yang 4 pun ada, macam-macam kitab lah. Dengan fiqh ni jauh ada, rumi ada. Oleh sebab itu di sini kami ingin meringkaskan sahaja. Jadi kata Musannaf dia nak ringkas je lah. Tapi ringkas tak ringkas pun panjang lebar juga saya tengok. Tentang solat ni pun banyak muka surat juga. Saya tengoklah bincang pasal solat ni. Saya tak tahu sampai muka surat apa, tapi panjang juga. Zakat bab 5. Bab 5 pun dah muka surat 101. 101 bab 5. Kita muka surat 45. Sekarang muka surat 45 tu kan. Nak kata ringkas pun tak ringkas juga lah. Betul? Oleh itu di sini kami ingin meringkaskan. Kita meringkaskan sahaja mana-mana yang dianggap perlu untuk para pelajar, iaitu yang berhubungan dengan amalan-amalannya serta rahsia-rahsianya sahajalah. Baik, kita lihat kepada yang pertama, keutamaan azan. Fadilatul azan. Keutamaan azan ataupun fadilat azan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'innahu la yasma' mada sautil mu'azzin jin wala ins wala syai' illa syahida lahu yaumil qiyamah." Illa syahida lahu yaumil qiyamah. Fa'innahu, maka sesungguhnya la yasma'u mada la yasma'u mada sautil mu'azzin. Tidak mendengar oleh seseorang pun daripada golongan jin dan manusia, kan? Wala syai' dan tiada sesuatu pun illa syahida lahu yaumil qiyamah, kecuali ianya akan menjadi saksi padanya pada hari kiamat. Dia akan menyaksikan ataupun menjadi saksilah baginya orang yang azan tadilah pada hari kiamat. Ini maknanya segala jin dan manusia dan sesuatulah yang mendengar suara orang azan tadi, orang muazzin kan. Jadi besok hari kiamat dia akan disaksilah bahawa si bulan ni telah azan, si bulan ni telah melakukan azan pada masa sekian dan sebagainya. Jadi dia menjadi saksilah. Seuntunglah orang yang azan ni. Ada pula satu hadis itu menyatakan bahawa orang azan di akhirat besok dia lagi tinggi dia punya, maknanya mudah dilihat pada orang jauh lah. Orang jauh nampak dia, kepala dia orang nampak. Daripada jauh pun kan dah nampak lah. Sebab dia ni orang muazzin ni, dia menyeru orang. Pada jauh orang dah tahu, dah dengar suara kan. Gitu. Dan orang muazzin pun suara kena serak basah. Nah, kata bismillah kena ikut yang apa tu, cara bacaan kan. Bismillah punya. Bismillah ada keluarkan kaedah cara bacaan, cara muazzin. Dia ada suara pendek, suara panjang. Suara pendek dan suara panjang. Tengoklah. Saya risau nanti gambar yang letak jawatan, kan tak boleh nak ikut. Lagu itu, dia ada lagu lah, lagu yang 9 yang keluarkan tu.
yang apa tu Ustaz Husaini yang juara kan, menang tilawah hari tu, kan ada buat, ada suruh tiru lah lagu tu. Kalau boleh tiru, tak boleh lagu tiru nak macam mana, pakailah suara yang ori tu, tak punya ori tu. Dia ada yang lagu yang pendek, lagu yang panjang macam tu. Tak boleh pendek, panjang lah. Tak boleh panjang, pendek lah. Baik. Jadi pentinglah muazzin ni. Muazzin yang suara sedap, mana mengejutkan orang yang tidur. Tak adalah kalau dengar tu orang akan semakin tidur. Dengar suara tu apa benda lah. Tak ada ke suara orang lain kan gitu. Ada juga kadang-kadang suara daripada orang yang tak suka lah dengan suara azan. Dia benci dengan suara azan. Ada suara lagi tu ada juga macam tu, dia tak suka lah. Kalau di Singapura pun tak dibenarkan. Singapura tak benarkan dilakukan azan kan secara kuat. Kena suara perlahan gitu. Masalah juga pada azan ni. Kalau suara orang nak dia tak faham betul tu. Jadi azan ni merupakan syiar, betul? Azan merupakan syiar. Kalau tak ada azan ni, alamak, sunyilah. Jadi kalau kita nak pergi masjid suara pun tak semangat, betul tak? Tak semangat. Jadi suara azan itulah yang penting bagi kita. Gitu. Dan menarik golongan-golongan manusia ni, jin pun dengar ada azan dia datang agak, tapi kita tak nampak lah. Dia sembahyang sebelah kita. Baik. Kemudian Nabi juga bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW qala idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Idza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar suara azan, maka hendaklah kamu berkata seumpama apa yang dikatakan oleh muazzin. Bagaimana apa dikatakan oleh muazzin. Okey? Kemudian jadi hukum meniru orang yang melakukan azan itu adalah digalakkan dan sunat, kecuali di waktu dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, marilah mendirikan sembahyang, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Maka dijawab dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan sembahyang. Itu asal makna qad qamatis shalah itu. Sebab qamat ini dia fi'il madhi. Qamat ni fi'il madhi. Qama, qama, qamu, qamat, fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, perbuatan sedang berlaku akan berlaku yaqumu. Yaqumu shalah. Yaqumu shalah. Tapi di sini dia menggunakan fi'il, mana kata kerja telah berlaku. Kata kerja telah berlaku, qad qamatis shalah. Sungguh telah didirikan sembahyang. Sedangkan sembahyang belum didirikan lagi, belum sembahyang lagi pun. Jadi fi'il madhi ini bermakna fi'il mudhari lah. Perbuatan akan berlaku. Sebab kita belum solat lagi, kita baru nak solat. Jadi qad qamatis shalah ini sesuai dengan terjemahkan sembahyang akan didirikan, bukan sembahyang telah didirikan. Sebab kalau terjemahan yang asal ni memang begitu. Sebab qamat ini adalah perbuatan, kata kerja telah berlaku. Qama yaqumu qaman, qama yaqumu qaman. Wa qaim wa zakama maqumun qum la taqum biqamun qamun qamun. Baik. Jadi bila muazzin kata qad qamatis shalah, sunatlah jawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha, sungguh telah didirikan akannya oleh Allah Ta'ala dan kekalkan salat. Okey. Sembahyang diterima dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, jazah sembahyang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya ialah 50 kali sehari semalam, betul? 50 kali sehari semalam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa,
Nabi Musa tanyalah, ya Muhammad, apa yang telah kau terima daripada Tuhanmu? Dia kata, aku telah menerima ijazah ataupun kepaduan semayang. Saya semalam sebanyak 50 kali. Maka Nabi Musa kata, 50 kali kan? 50 kali kan? 50 kali kan? Umat aku yang besar-besar gagah-gagah pun tak mampu nak buat. Mintalah kuat pada Allah. Tak. Tapi pun ulang alik lah. Akhirnya tinggallah 5 kali sehari semalam. 5 kali semalam tu pun ramai juga yang KO lah. KO lah saya kan. KO tak mampu nak buat lah. Apalagi sehari semalam tu 5 kali. Kalau 60 lagi lah. Memang tak buat kerja lain lah. Dan 50 kali semalam memang tak ada nak, kalau perempuan memang tak ada nak mengemas lah. Tak ada nak mengemas, tak ada nak basuh pinggan, tak ada nak basuh baju, betul? Tak ada nak masak. Bila masak ni saya semayang, itu baru sembilan fardu, belum sembilan sunat lagi. Perempuan kan banyak sembilan sunat dia buat. Main Tuhan macam-macam dia buat. Lelaki nak payah nak cari lah. Lelaki memang susah nak sunat ni. Perempuan banyak sunat dia buat Sunat fardu pun itu memang tak ada lah nak bercuat. Kopi pun, air pun nak kata memang tak ada lah. Lelaki suami balik masak sendiri lah. Macam tu. Betul? Jadi alhamdulillah lah. Jadi tinggal 5 kali je. Masih baik. 5 kali itu barulah sampai nak mengomel kan. Basuh pinggan, masak nasi tu. Suami nak balik kerja. Baik. Demikian juga ucapan as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Bukan tidur lebih baik daripada sembahyang. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Dijawab dengan sadaqta wa barata. Sadaqta wa barata. Sadaqta benar kau lah. Benar. Okey. Kemudian selesai daripada azan, selesai saja azan atau mendengar azan, hendaklah berdoa dengan doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmud allazi wa'ada. Innaka la tuhliku mi'ad. Betul. Kalau sini dia macam ringkas kita. Ringkas kita doa kat sini. Ada sebuah masjid ni, dia azannya sampai ada 2 kali. Kalau di Masjidil Haram tu, Masjid Nabawi, dia akan azan 2 kali subuh. Subuh akan azan 2 kali. Okey. Kalau subuh maknanya, kalau subuh 5.55, maknanya dalam sejam sebelum tu memang ada azan satu. Mana 4.55 kan. 4.55 ada azan sekali. Kemudian Khusus 5.33 kan dia azan sekali. Jarak dia lebih pada 1 jam lah. 1 jam jaraknya, dia akan azan 2 kali. Jadi Imam masalah kalau di di Masjidil Haram, kita tak boleh nak kata etikaf lama-lama. Memang dia tak bagilah. Dia tak bagi dulu lama-lama bertasbih 9 rakaat. Semasa sunat tu memang dia tak bagi. Biasanya lepas saja sembahyang fardu, lepas masa tu biasanya akan ada sembahyang jenazah. Kebiasaan jenazah akan ada. Sama ada di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram. As-salatu 'alal amwat, kan? As-salatu 'alal amwat wal atfal rahimahullah taala. Amwat maksudnya orang yang telah mati lah. Wa atfal tu bila kanak-kanak. Kalau jenazah tu kanak-kanak ada sebut atfal. Ataupun kadang-kadang disebut tifli kata. Tifli rahimahullah taala. Itu setiap standby lah. Nak sembahyang jenazah. Jenazah tak nampak. Tak nampak bawah tu. Tak tahu, kadang-kadang tak tahu lah mana jenazah ni. Sembahyang kan. Lepas dia sembahyang kan, bersurai terus. Lepas tak ada doa-doa dah. Tak ada doa-doa. Jadi tuan-tuan kalau nak sembahyang sunat cepat-cepat. Sebab apa? Kalau lewat nanti dia dah. Dia dah pusing tuan-tuan.
diusir lah. Polis tu apa ke, askar tu dia siap nak halau. Sebab apa dia nak bagi laluan kepada orang tawaf. Orang tawaf, tidak akan kita menghalang orang tawaf. Dia tak bagi kita halang orang tawaf. Jadi dia suruh beredar cepatlah. Jadi kalau di Masjid Nabawi, berapa lama tuan nak lepak dalam tu, tak kisah. Lepaklah lama-lama je, tak kisah pun. Baik. Kemudian, inilah doa selepas azan. Ya Allah, Tuhan yang menyempurnakan surah azan serta solat yang akan dirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang tinggi dan terpuji seperti mana yang kau telah janjikan. Kemudian keutamaan solat yang diwajibkan. Allah SWT telah berfirman dalam Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang ditentukan waktunya. Solat itu penting lah. Malahan Nabi pun ada sebut, naklah kita menyuruh anak-anak kita mendirikan solat ketika umurnya 7 tahun, betul? Kalau ada umur 10 tahun tak solat, maka naklah dia rotan, betul tak? Tapi kalau orang tua, jangan bodak. Memang patut bodak lah gitu. Itu ada satu kes. Ada seorang ni dia di hari itu dia ditangkap berkhalwat dalam satu hotel. Umur dia dekat 4 tahun lagi lah nak pencen lah dia tu, 50 lebih dah umur dia. Gitu. Dia ditangkap dalam satu operasi lah. Kemudian mahkamah panggil bicara. Dia jadi apa? OYDS macam orang yang disyaki lah. OYDS. Dia dipanggil bicara sebanyak 3 kali tak adil. 3 kali tak adil bicara. Itu. Lepas tu yang perempuan pun tak adil, lelaki tak adil, perempuan pun tak adil. Jadi budak ni pergilah cari, sebab waran dah keluar kan, masuk tangkap. Pergilah cari dari sana kemari, buat jajah macam dia. Ada mengatakan dia ni kerja ni potong rumput je di grade bawah kan, grade 19 atau 19, grade bawah je. Tapi lepas ada pencen lah macam tu. Tak hadir mahkamah cara. Jadi hakim pun dah bagi kan. Jadi kalau tak dapat tangkap ni, memang orang kata kalau mau pasal agama, kemungkinan akan kena secas lah. Kena secas. Kalau tak dapat tangkap budak ni, bawa ke mahkamah. Jadi carilah sampai dapat. Dapat juga tangkap budak tu. Bawa ke pejabat agama kan dia tu. Dia kata kita soal jawab lah, macam-macam lah itu soal. Kenapa lah tuan tak hadir? Dia kata kenapa tuan tak hadir? Dia panggil asal macam-macam tak hadir. Dia kata dia kena masuk penjara lah gitu. Ada kes lain lah, ada kes lain masuk penjara. Lepas tu memang dia tak hadir. Memang dia tak suka tak hadir. Dia kata kalau tak adil lah tuan kena adil lah, tuan buat salah. Maka kita cek lah dari segi benda-benda lain juga. Tanya dia, tuan semayang ke tak semayang? Kadang semayang, kadang tak semayang gitu kan. Cuba tuan baca Fatihah. Tak roti dia dah. Tak roti dia baca Fatihah. Tapi tuan ada semayang tak? Ada Ustaz, kadang ada semayang. Jadi semayang ke mana? Ke surau ke pasar tu dia. Tapi ada surau pasar kan. Semayang kat situ. Tapi tuan baca apa dah semayang? Tak ada baca apa-apa lah Ustaz. Apa tu? Ikut je lah. Ikut je lah semayang dia. Macam tu kau cakap. Mana? Macam ni Ustaz dia kata, dia sebenarnya tak sekolah dulu dia. Dia asalnya tak sekolah. Daripada jasa 1 memang tak sekolah. Sampailah ke kubur memang tak sekolah.
Ya, tak tahulah macam mana dia dapat kocor tu, saya tak tahulah. Biasa kalau nak dapat kocor mesti ada sijil tidak apa, sijil apa, dah elak kan. Nak kocor, tak tahulah macam mana dia dapat kocor. Dia kerja pembantu am je tu, ialah foto-foto rumput tu. Gitu. Tapi ada government lah, ada kerajaannya, GPS-nya, dia kerja kerajaan. Isteri pun dah meninggal. Isteri dah meninggal. Jadi bila isteri dah meninggal, anak pun tak ada. Apa yang jadi tak foto dia tu, gagal dia. Jadi adalah member ni offer seorang perempuan ni kat dia. Bila offer perempuan tadi tu yang dia hayak perempuan tu gede. Tak kena tangkap kat hotel. Dan yang budak perempuan ni pula satu hal juga. Mana lelaki ada duit, dia pun ikut situ. Kalau lelaki tak ada duit, dia lagi lah. Dia lagi lah lelaki tak ada duit. Okay? Kalau time tak ada duit tu, Ustaz, dia kata, saya kontak dia, memang dia tak jawab. Kalau time saya gaji, dia kontak, dia jawab. Dia kata, ada cerita lah, dia lagi. Mangang labang cakap, abang dia pengguna kat dia pun. Tak betul lah. Kemudian ni nak apa, nak puasa ni je lah ni. Puasa ke tak puasa ni? InsyaAllah puasa Ustaz. Jangan tak puasa pula. Dah semayang dulu kau. Tak buat. Tak tahulah sah atau tak sah semayang itu. Dia tak baca apa-apa. Dia ikut je semayang. Rukuk, sujud. So baca petiah tak kerti. Itulah antara kita ingat kita tak jumpa orang macam tu kan. Tak macam mana terjumpa lah orang yang macam tu kita. Terjumpa lah orang macam tu. Kasihan dia. Bayar tapi itulah. Tak tahu kemudian baca. Hari itu dia punya bos dia datang. Kita dah bawa mahkamah. Sebab dia tak boleh lagi lah. Sebab kawan dia jamin dia tak boleh lagi. Jadi bawa mahkamah hari itu kami itu kita bicara. Yang bos ini punya baik dia keluarkan duitnya sponsor 2,000. Lepas kawan ni collect duit untuk nak tebus dia lah. Jangan dia masuk penjara. Sebab dia 4 tahun lagi nak pension. So kalau masuk penjara habislah dia punya pension tu, habislah. Mungkin kena buang kerja dan sebagainya. Itu kerajaan government kan. Dan suruh buat tu orang yang macam tu lah. Jadi baik, seterusnya kita sama lagi. Jadi maksud daripada ayat tadi, marilah mengerjakan solat. Inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta. Semua solat itu satu ketetapan yang diwajibkan kepada orang beriman. Yang ditentukan waktunya. Mana solat ni ada waktu lah. Sebabnya kalau kita belajar hukum syarak terbagi pada 2 kan. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Mana dia hukum taklifi? Hukum taklifi itulah wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu dia katakan hukum taklifi. Hukum wad'i lah perkara-perkara yang ada kaitan dengan hukum taklifi. Contohnya syarat, sebab, manik, tegahan, sah dan batal. Itu disebut dalam perbincangan itu dalam kitab tauhid lah. Berkenaan dengan pembahagian hukum wad'i. Dia ada 5 lah. Pertama, sebab. Yang kedua, syarat. Yang ketiga, manik, tegahan. Yang keempat, sah. Yang kelima, batal. Mana contoh sebab? Contohnya sebab kenapa masuknya waktu zuhur? Sebab gelincir matahari. Kenapa masuknya waktu subuh? Kerana terbitnya fajar siddiq. Sebab. Kemudian syarat. Apakah syarat untuk mendirikan solat? Syarat untuk mendirikan solat ialah suci kan? Suci, bersih, daripada haid, nifas dan sebagainya. Maka wajiblah kita mendirikan solat. Syarat untuk mendirikan solat.
Kemudian manik tengahan. Apa perkara manik? Contohnya benda yang menegah solat. Contohnya haid, nifas kepada wanita kan. Ini perkara yang menegahkan solat. Okey. Kemudian sah batal ni biasalah. Sah batal mana cukup syarat-syaratnya maka sah batal. Sah lah solat tadilah gitu. Kemudian apa lagi syaratnya lain contohnya kalau zakat tu cukup haul dan nisab. Bila cukup haul dan nisabnya wajiblah keluarkan zakat. Kan? Itu dikatakan sebagai syarat. Jadi maknanya hukum taklifi ini dan kait pemain juga dengan hukum wada'i. Itu sebabnya hukum syarak itu terbagi pada dua pecahan, hukum taklifi dan juga hukum wada'i. Baik. Jadi apakah maksud pada ayat tadi? Surah An-Nisa ayat 103 tadi. Yang pertama, marilah mengerjakan solat. Yang kedua, marilah menuju kebahagiaan. Yang ketiga, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kemudian solat telah mula didirikan. Solat mula didirikan. Sampai itu pula apa lagi? Dia adalah solat ni, dia ada waktu-waktu tertentu untuk didirikan solat. Tak adalah kata setiap masa kita kena solat. Tidak. Mana ada waktu tertentulah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kemudian ada sunat-sunat, sunat rawatib, sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Sembahyang jenazah sesekali ada sembahyang jenazah kan betul. Sembahyang gerhana bulan gerhana matahari pun sesekali, bukan selalu pun kita kena buat. Bila berlaku gerhana barulah kita sembahyang sunat gerhana. Tak ada berlaku gerhana tak payah nak sembahyang sunat. Sembahyang hajat bila kita berhajat. Sembahyang istikharah. Kita ada dua pilihan yang terbaik. Mana satu nak pilih tak tahu. Jadi kita sembahyang sunat istikharah. Kan? Ada pelbagai sunat. Jadi tujuannya untuk kita mudah, untuk kita menambahkan pahala kita besok bekalan kita akhirat. Itu cantik Islam tu. Islam ni cantik sebab apa? Dia ada pelbagai jenis ibadah. Dia tak hanya bukan satu ibadah saja. Mana kalau solat tu ada pelbagai solat. Kalau sedekah ada pelbagai sedekah sunat, sedekah wajib. Betul? Haji lagi, haji, umrah, pelbagai lah. Jadi mudah ni cara ni Islam ni cantik bagus untuk kita nak cari pahala. Terpulang pada kita sendiri nak buat pahala tak nak buat. Kita tak masuk lagi yang mengaji semua kan. Ngaji Quran semua. Tadarusnya apa? Talaqi Quran. Baik. Kemudian yang kelima, semoga Allah Ta'ala mendirikannya serta mengekalkannya. Semoga Allah Ta'ala mendirikannya serta mengekalkannya. Yang keenam, salat itu lebih baik daripada tidur. Yang ketujuh, engkau orang yang azan benar dan engkau telah melakukan kebaikan. Suatu azan ni pun penting tu kan. Dia menyeru orang datang. Kalau tak ada azan, dia memang tak semangat dia datang. Dan alaun tukang azan pun dah naik kan. Tak cukup maksudnya tambah. Apa alaun ni? Muazzin. 300. 5. Apel songa. Okey, apel songa. Tak cukup maksudnya tambah. Okey. Tapi dia bukan azan, dia bukan hanya sekadar azan saja. Maknanya ada benda-benda lain pun kena buat juga. Betul? So, kalau contohnya kalau ada kematian, orang meninggal, imam tak sempat, jadi azan lah bila kena buat. Supaya jenazah tu ataupun uruskan orang jenazah tu, mandikan, kapankan dan sebagainya. Jadi tak hanya semata-mata pada azan sahaja. Gitu. Baik, kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda melalui satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala daripada Nabi SAW, qala as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jam'ati kafaratu lima bainahunna. Daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, Nabi telah bersabda, solat 5 waktu dan solat jemaat hingga jemaat yang berikutnya adalah dengan sebagai penebus dosa di antara jarak waktu masing-masing.
Kafaratul lima bainahunna, dia merupakan kafarah, penghapus dosa kepada apa yang terdapat antara keduanya. Mana sembahyang 5 waktu tu, Jumaat ke Jumaat tu, setiap satu tu dia menghapuskan dosa. Nebus dosa kita lah. Kalau seandainya ada dosa yang kita lakukan di dalamnya, maksudnya dosa kecil lah. Tapi dosa besar wajiblah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So bagaimana pula sesaat orang yang tidak berdikar solat? Bagaimana? Orang tidak berdikar solat itu macam mana? Kalau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan satu gulungan yang mengimpak kepala mereka dengan batu kan? Impak kepala mereka dengan batu yang besar. Kemudian pecahlah kepala mereka. Pecah kepala, kemudian batu pun boleh ke bawah. Lepas tu kepala tadi bercantum semula. Dia ambil lagi batu tu dan impak lagi kepala. Jadi Nabi SAW pun tanya dengan malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah maksud dengan golongan ini? Inilah golongan umatmu ya Muhammad yang berat untuk mendirikan solat." Berat untuk mendirikan solat, itulah antara balasannya. Okay. Ada juga balasan lain lagi dalam alam kubur pula. Di alam kubur tu yang dipukul tu, ada satu ular namanya Sujaul Akrab. Disebut dalam kitab-kitab fiqh lah, kitab Jawi. Dalam kitab Jauharah Al-Marhub, kitab Jauharah Al-Marhub. Kemudian dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Zahabi. Kalau dalam kitab Jauharah Al-Marhub wa Munamatil Qulub dikarang oleh Syekh Ali Al-Kelantani, Ali Al-Kelanti, dia sebutlah. Kemudian dalam kitab Jawahir Arwah Yawaqid wa Jawahir berkenaan dengan dosa-dosa besar pun ada sebut berkenaan dengan kisah tadilah. Kisah orang yang tidak berdikar salat maka dipukul. Dalam kubur tu dia ada satu ular namanya Sujaul Akrab kan, nama Sujaul Akrab. Dia pukul lah. Mana setiap kali waktu semalam tu tak sembahyang maka dipukul. Dia kubur lah. Dipukul, masuklah ke dalam tanah. Sedalam 7 hasta. 7 hasta. Pakai telolong lah dipukul gitu. Tapi manusia tak dengar. Yang dengar ialah binatang. Jin dengan manusia tak dengar. Yang dengar tu binatang-binatang saja. Tentang orang yang disesa di alam kubur tu. Dipukul dengan masuk ke dalam tanah. Kemudian dicungkil menggunakan kuku dia. Dia ular, dia ada kuku lah. Tak tahu macam mana kuku sebenarnya. Tapi memang ada sebut dalam kitab lah. Kan? Nama Sujaul Akrab. Ular kepala botak. Ular memang botak lah. Memang tak ada gambar dia kan. Jadi tu. Pukul. Lepas tu dicungkil. Dipukul lagi lah. Setiap kali waktu solat tu dia tak ada solat. Kalau dunia tu tak solat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Baik. Kemudian sekali lagi tuan, Rasulullah SAW juga pernah ditanya amalan apakah yang lebih utama. Lalu baginda menjawab, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Ini potongan daripada satu hadis. Sebenarnya ini panjang. Ada 3 soalan ditanya. Yang pertama, dia ada satu soalan tapi jawapan 3. Satu soalan 3 jawapan. Di mana persoalannya, ayu amal afdal ya Rasulullah. Ada soalan laki-laki tanya dengan Nabi, apakah amalan yang paling baik? Maka Nabi SAW pun jawab, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Sema'ayu ya Rasulullah. Kemudian apakah lagi ya Rasulullah? Birrul walidaini, taat pada bapa. Kemudian apakah lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah, itu jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya salat ini jawapan yang pertama daripada satu soalan tadi lah. Kita boleh tengok dalam kitab hadis berkenaan dengan perkara tadi. Hadis ayu amal afdal, mana amalan yang paling baik? Jawapan Nabi SAW pertama sembahyang pada waktunya.
Sebab waktu solat ni pun dia ada banyak ada pecahan kan. Solat ni dia ada pecahan. Dia ada waktu afdal. Dia ada waktu afdal, waktu sunat, waktu haram, waktu makruh kan. Yang ada ujung-ujung tu dah masuk waktu makruh. Luar waktu dia jadi waktu haram lah. Dia ada waktu ikhtiar, dia ada waktu fadilah, dia ada waktu ikhtiar, waktu sunat, waktu makruh, waktu haram. Kata silap ada 5 pecahan. Untuk setiap kali waktu semalat tu dia ada 5 pecahan waktu. Okay? Mana kalau di awal waktu tu dia dah jadi waktu fadilah. Lewat sikit dia dah waktu ikhtiar. Gitu. So maknanya dia dah pahala dia kurang lah. Kurang lah pahala dia tu. Dah ujung-ujung tu waktu makruh. Dah makruh lah. Dah keluar waktu haram lah. Sembahyang tetap sah. Kan? Sembahyang tetap sah, tetapi dia dah kira masuk dalam waktu haram. Gitu. Bukan maksudnya haram tak boleh sembahyang langsung. Boleh sembahyang. Sembahyang boleh lakukan. Tapi maknanya kita dah terkeluar daripada waktu. Kita katakan waktu tahrim. Baik. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala juga pernah berkata, apabila waktu solat telah tiba, maka berdirilah kamu semua menuju ke tempat api yang kamu nyalakan, dan padamkanlah api itu. Dan padamkanlah api itu. Iza kana wa kana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala yaqul iza hadaratis shalah wa qumu ila narikum allati taqadumuha fa'atbiha. Bila kamu hadir ke tempat sembahyang, maka hendaklah kamu berdiri ke tempat api-api kamu yang kamu nyalakan, kemudian padamkanlah api untuk kamu mendirikan sembahyang. Cuma ni tak jelaslah apa maksudnya sebenarnya. Maksudnya kita tengok bolehlah pendengaran kata Bakar ni. Bakar ni tahulah dia orang yang paling dapat dengan Rasulullah SAW. Dia lah yang membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika orang-orang kafir kan, orang-orang yang baru masuk Islam, mereka itu tak percaya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Abu Jahal tanya dengan Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kau percaya dengan cerita ni?" "Aku percaya lebih pada itu lagi." Itu sebabnya digelar sebagai As-Siddiq. As-Siddiq yang menentang kuat ialah Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu terbunuh dalam peperangan Badar. Rumah Abu Jahal itu di Mekah itu kan, Arab Saudi dia jadikan sebagai tandas. Betul? Siapa pernah pergi sana, kalau kita keluar daripada Bukit Marwah tu, selepas kita sa'i, kita keluar daripada Bukit Marwah kan, kita akan untuk kita tahallul, untuk potong rambut semua setelah kita sa'i. Setelah kita sa'i, kita akan gunting-gabungkan 3 helai. Jadi keluar dari situ kita akan nampak satu bangunan besar tu, namanya itu adalah tandas. Itulah tempat asalnya rumah Abu Jahal. Besar tandasnya. Biasalah kalau di Mekah Madinah ni tandasnya 2 tingkat. 2 tingkat ke bawah, ke 2 tingkat ke atas. 2 tingkat ke bawah tanah. Situlah menjadi kata. Tak jauh daripada situ ada satu maktabah. Mana perpustakaan. Itulah tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jauh pun daripada rumah Abu Jahal itu. Okey. Kemudian kalau di Madinah pun ada satu masjid namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar. Dia berada bersebelahan dengan sebelah Masjid Nabawi. Tapi masjid ni kecil je. Masjid kecil je. Kalau kita masuk daripada belah belakang Masjid Nabawi itu, kedudukannya Masjid Abu Bakar itu di sebelah kanan di ujung dia ada satu, dia bersebelahan dengan satu masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah dia duduk sebelah dengan Masjid Abu Bakar. Tapi masjid itu tak lagi digunakan lah. Hanya sekadar untuk orang kata ziarah macam tu je. Sebab Masjid Nabawi dah besar, dah ada besar, Masjid Nabawi dah besar. Jadi orang tak akan sembahyang di Masjid Abu Bakar tu. Saya rasa Masjid Abu Bakar tu lebih kurang besar juga kan. Itu Masjid Abu Bakar kan ni. Betul tak?
Tapi hari itu pun saya pergi pun tak masuk, tengok bulan jauhnya. Okey. Kemudian keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah perbincangan kita malam ini. Ada soalan tuan-tuan? Sebelum ada? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'alam taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fata ya ali wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antum fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.